Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhyil nufus salatan tus'iduna biha fi jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma iftah qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa atina bi fadlika afdala ma tu'ti 'ibadaka as-salihin. وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Okay. فقال الشيخ الناظم Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid darain. Amin ya rabbal alamin. Qala an-nazim wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata bihi dalilun naqli. Kata Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Sayyidi Abil Barakat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir Al-Maliki Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, kata Al-Imam, wajzim akhi bi ru'yatil ilahi. Ini sambung dalam matan yang ke-49 daripada matan Al-Kharidah Al-Bahiyah. Qala rahimahullah, wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Wajzim, yakinlah wahai saudaraku dengan pegangan bahawasa kita akan dapat melihat Tuhan fil jannatil khuldi, di dalam syurga yang kekal, bila tanahi, dengan tidak sampai, dengan tidak sehingga membataskan ataupun kepada menjisimkan Allah. Idzil wuqu'u jaizun bil aqli, kerana berlaku melihat Allah itu ialah perkara yang jaiz, yang harus pada akal. Wa qad ata bihi dalilun naqli, dan sungguhnya telah datang dalil naqli, iaitu daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menyatakan perkara yang tersebut. Baik. Sambung dalam kita punya pengajian, iaitu di dalam matan Al-Kharidah Al-Bahiyah bagi Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada hujung perkara yang harus pada hak Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang harus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa dalam pertemuan yang lepas kita telah bincangkan makna perkara yang harus ataupun sifat yang harus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu perbuatan Allah mengadakan apa-apa mungkin ataupun meninggalkan mengada apa-apa mungkin. Dan telah kita bincangkan beberapa contoh berkaitan dengan mengadakan ataupun meninggalkan mengada itu, seumpama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengutuskan Rasul, seumpama al-ishqa' wal is'ad, membahagiakan dan membahagiakan dan mengsengsarakan hamba,
tidak ada tekanan ataupun bebanan kewajipan bagi Allah ke atas Allah Subhanahu wa taala untuk membahagiakan sesiapa daripada makhluknya ataupun untuk mensengsarakan sesiapa daripada makhluknya. Perkara-perkara tersebut ialah mutlak tasarruf ataupun pengendalian pilihan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Tidak ada paksaan daripada pihak mana-mana pun dan tidak ada ruang untuk campur tangan daripada mana-mana pihak sekalipun. Itu masuk dalam contoh-contoh ataupun perkara-perkara berbangkit yang termasuk di bawah sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu ijadu kulli mumkinin aw tarkuhu, mengadakan apa-apa mungkin, apa-apa makhluk, ataupun meninggalkan mengada apa-apa makhluk. Tu dalam pertemuan yang lepas. Sambung pada malam ni insya-Allah satu tajuk yang juga menjadi antara perbincangan ulama-ulama silam kita, di antara aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan aliran-aliran yang lain, iaitu pada isu ataupun tajuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala, kita boleh rangkakan dulu kefahamannya, iaitu melihat Allah itu sama ada boleh ataupun tidak boleh, satu. Sama ada di dunia ataupun di akhirat, dua. Sama ada kepada semua makhluk ataupun kepada sesetengah ataupun sebahagian makhluknya, tiga. Dan yang keempatnya, adakah dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang menyokong dakwaan ataupun kenyataan tersebut. Maka ni empat kerangka yang dibincangkan dalam tajuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, apakah hukumnya harus ataupun mustahil ataupun wajib pada akal? Adakah akal menghukumkan dengan harus melihat Allah tanpa menyandarkan kepada dalil lagi, ataupun akal menghukumkan dengan mustahil melihat Allah, ataupun akal menghukumkan wajib ataupun mesti melihat Allah Subhanahu wa taala? Satu. Dan yang keduanya, adakah melihat itu berlaku di dunia ataupun di akhirat ataupun kedua-duanya sekali? Boleh tak tengok Allah di dunia ni? Boleh tak tengok Allah di akhirat ni? Kalau kita katakan boleh. Dan boleh tak tengok Allah di dunia dan di akhirat? Dua. Yang ketiganya, adakah sekiranya dikatakan boleh melihat Allah Subhanahu wa taala, sama ada di dunia ataupun di akhirat? Kita akan bincangkan kemudian. Adakah melihat Allah itu berlaku ataupun dibenarkan pada semua makhluk, sama ada manusia ataupun bukan manusia, ataupun dia cuma khusus kepada sebahagian makhluk saja? Adakah ada syarat-syaratnya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala? Adakah ada sifat-sifat yang khusus bagi sesuatu makhluk untuk melihat Allah? Tiga. Dan yang keempatnya, adakah wujudkah dalil ataupun nas daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang menyokong mana-mana kenyataan yang kita sebutkan pada yang pertama tadi? Kalau kata boleh harus melihat Allah, ada tak nas yang menyokongnya? Kalau kata mustahil melihat Allah, ada tak nas yang menyokongnya? Kalau kata mesti ataupun wajib melihat Allah, ada tak nas yang menyokongnya? Ni kita punya kerangka perbincangan kita. Baik, qala rahimahullahu ta'ala, wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata bihi dalilun naqli. Maka dua bait ni, dua matan ini, dua rangkap nazam ini menjawab keempat-empat persoalan ataupun keempat-empat kerangka yang kita sebutkan tadi. Itu tengoklah makna dia secara ringkas. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi, dan jazamlah dan yakinlah. Wajzim ay i'taqid i'tiqadan jaziman.
berpeganglah, percayalah dengan pegangan yang jazam, yang yakin, yang putus, yang tidak ada syak dan ragu-ragu. Akhi, wahai saudaraku, bi ru'yatil ilahi, dengan melihat Tuhan. Dengan melihat Tuhan. Maksud kata boleh tengoklah. Sama ada jawapan yang pertama telah kita dapatlah. Boleh tengok Tuhan. Yakinlah bahawasanya melihat Allah itu boleh. Satu. Boleh itu duduk di mana? Maksudnya keluarlah, sama ada pada persoalan adakah harus, mustahil ataupun mesti, wajib. Maka isu mustahil ni tak timbul lah. Isu mustahil tidak timbul. Tinggal sama ada harus melihat Allah ataupun mesti wajib melihat Allah. Di mana? Fi jannatil khuldi, pada syurga khuld. Salah satu nama syurga lah, jannatul khuldi, ataupun kita terjemahkan dengan makna yang umum, pada syurga yang kekal. Pada mana-mana syurga yang kekal. Di akhirat kelak lah, bila tanahi, tanpa pembatasan, tanpa membataskan ataupun tanpa mensempadankan penglihatan itu. Maksudnya kita tidak melihat Allah pada arah yang tertentu ataupun jarak yang tertentu, tidak ada sehingga menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Dua, saya kita bincang satu persatu ni. Melihat Allah itu boleh di akhirat, dalam syurga. Dua. Selesai dah dua. Idzil wuqu'u jaizun bil aqli, kerana berlaku melihat Allah itu, wuqu'ur ru'yah, berlaku melihat Allah itu jaizun bil aqli, harus pada akal. Ini menjawab persoalan kita yang tadi. Adakah wajib ataupun harus? Harus. Bukan mesti, bukan wajib melihat Allah pada akal. Akal menghukumkan harus melihat Allah Subhanahu wa taala. Di mana tengok? Di mana? Iaitu di akhirat. Dua. Di mana? Di syurga. Jadi siapa dia penghuni syurga? Maka golongan yang khususlah, iaitu golongan yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahli syurga sahaja yang melihat Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Maka dia ada ciri khusus kat situ. Wa qad ata bihi dalilun naqli, dan sungguhnya telah datanglah pada isu ini, bihi bi ru'yatil ilah ni, ataupun bil wuqu'ir ru'yah, pada melihat Allah ini telah datang dalilun naqli, oleh dalil naqli, iaitu nas daripada Al-Quran dan hadis. Ini secara ringkasnya menjawab 4 persoalan kita tadi. Apakah hukum melihat Allah Subhanahu wa taala? Hukumnya harus pada akal. Bukan mustahil, bukan wajib pada akal, harus pada akal. Akal menerimanya tanpa kita sandarkan ataupun tanpa kita support, sokong keharusan tadi dengan dalil naqli, iaitu nas daripada Quran dan juga hadis. Tak lagi. Cuma akal kita, akal yang waras, yang berfikir dengan kaedah yang tepat, menghukumkan dan menerima bahawasanya melihat Allah itu harus. Satu. Di mana berlakunya melihat Allah itu, peristiwa melihat Allah itu berlaku di mana? Di akhirat. Di akhirat, bukan di dunia. Bukan di dunia. Dua. Siapa yang melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Golongan yang beriman, iaitu orang-orang ataupun mereka yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. 3. Dan adakah ataupun wujudkah dalil naqli, nas daripada Al-Quran dan hadis yang menyokong suluhan akal tersebut? Ya, ada. Ada dalil daripada Al-Quran, dalil daripada hadis Nabi SAW yang muafakat dan juga berbetulan, setuju dengan apa natijah yang telah difikirkan oleh akal. Itu 4. Tu secara ringkasnya kita punya kerangka perbincangan kita tentang isu melihat Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu. Yang pertama,
pada bab hukum dulu lah, adakah harus melihat Allah, adakah mustahil pada akal melihat Allah, adakah wajib pada akal, yakni mesti pada akal melihat Allah. Maka Imam Dardir telah jawab, idzil wuqu'u jaizun bil aqli. Kerana berlakunya penglihatan ataupun melihat Allah itu harus pada akal. Berlakunya melihat Allah itu harus pada akal. Ni satu kita punya jawapan bagi persoalan kita yang pertama. Harus, dia bukan mustahil pada akal, dan dia bukan wajib pada akal. Akal menerima melihat Allah, isu melihat Allah ini sebagai salah satu perkara yang harus. Apa makna harus? Telah kita bincangkan pada awal kitab kita dulu, iaitu boleh tengok, boleh tak tengok lah, boleh nampak, boleh tak nampak. Mana dalil yang akal gunakan? Apa hujah yang akal gunakan? Kerana Allah itu zat yang ada. Simple je, kerana Allah itu zat yang ada. Dan kaedah aqliyah menyebutkan wa kullu mawjudin yasihhu an yura. Setiap yang ada, setiap yang mawjud harus dilihat, sah dilihat. Setiap yang ada sah dilihat, tanpa bergantung ataupun tanpa mewajibkan, tanpa mensyaratkan melihat dengan apa perantaraan yang digunakan dan apa syarat melihat. Tak ada tidak ada perbincangan syarat tersebut, kerana syarat-syarat tersebut ialah hukum adat. Dia syartun adiyun, dia syarat yang bangsa adi saja. Dia peraturan ataupun susunan urus tadbir yang Allah lakukan di dunia sahaja secara hukum adatnya. Dia bukan mesti lagu tu, dia bukan mesti kena ada cahaya, dia bukan mesti kena ada biji mata, dia bukan mesti benda tu berada di hadapan kita. Tak semestinya, tak semestinya. Maka semata-mata ada itu telah membolehkan bahawasanya sesuatu yang ada itu dilihat. Itu kaedah aqliyah yang salimah. Akal menerimanya. Kalau kita fikir, kita renung, kita tengok bagi elok, kita timbang bagi elok dengan kaedah-kaedah akal yang salim, maka sahlah kaedah yang ulama letak, kullu mawjudin yasihhu an yura. Setiap yang ada boleh dilihat. Boleh dilihat, bukan mesti lihat, boleh dilihat. Cuma kita di dunia ni, kita hukum yang Allah letakkan di dunia ni terikat dengan undang-undang fizikal kita ni, undang-undang fizik kita ni. Maka banyaklah kita punya halangan ataupun syarat yang kita perlukan. Benda tu tak boleh terlalu jauh, pandangan kita tak boleh terlalu kabur, kita perlukan deria mata yang sihat, kita perlukan perantaraan cahaya untuk membantu kita lihat dan sebagainya. Tu semua hukum hakam dunia, tu semua hukum adat yang sah disalahi, yang boleh dicarikan, yang kita sebut sebagai khawariq lil adah ataupun khariqatun lil adah. Tak mesti lagu tu, tak semestinya lagu tu. Hak tak ada mata pun boleh tengok. Cuma Allah letakkan hukum di dunia ni nak tengok dengan mata lah. Tak ada mata tak boleh tengok. Tapi hak ada mata, hak tak ada mata pun kadang-kadang boleh tengok. Benda tu berlaku kan. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, aku melihat kamu yang berada di belakang aku seumpama aku melihat kamu yang berada di hadapan aku. Tu au kama qala Rasul SAW. Mukjizat, ialah mukjizat, khawariqun lil adah. Benda yang mencarikan adat, bukan mencarikan akal, bukan tak diterima oleh akal, tak diterima oleh adat. Adat kita nak tengok kena berhadap depan. Adat kita nak tengok penglihatan kita mesti jelas, tidak terlalu kabur. Adat kita nak tengok benda tu tidak terlalu jauh. Kalau jauh tak nampak juga. Kaabah ada nampak tak? Ada. Pasal apa? Jauh, beribu-ribu kilometer jaraknya dengan kita, tak nampak lah. Ada sah tak boleh tengok? Tak boleh. Boleh tengok Kaabah kita ni kalau cukup syarat dia. Tak terlalu gelap, adanya perantaraan cahaya. Ada perantaraan cahaya. Kalau gelap gelemat sampai kita letak tangan kita depan muka pun tak nampak, Kaabah lagi tak nampak lah. Jadi kita perlukan perantaraan cahaya. Tu semua syarat-syarat yang jenis adat,
Dia bukan mesti dan dia bukan lazim kena wujud semua tu untuk mensahkan penglihatan. Apakah benda yang menjadi syarat sebenarnya, syarat hakiki untuk sah dilihat? Ada. Itu yang ulama sebut kullu mawjudin yasihhu an yura. Setiap yang ada boleh dilihat. Boleh dilihat, sama ada terikat dengan syarat-syarat dunia ataupun tidak terikat dengan undang-undang fizik kita. Gitu. Maka Allah itu mawjud, Allah itu ada. Bila Allah itu ada, Allah itu sah dilihat. Itu satu, harus, bukan mustahil, bukan wajib. Jawapan yang pertama. Di mana berlaku penglihatan itu? Berlaku penglihatan itu dengan nas-nas yang ada. Yang ni kena rujuk kepada nas lah. Walaupun pada akalnya di dunia boleh tengok, di akhirat pun boleh tengok, tidak ternafi. Tidak ada perkara akal, tidak ada sesuatu pun yang membataskan akal untuk menerima, yang menghalang akal untuk menerima. Boleh tengok Allah di dunia, tak ada halangan akal, dan tidak ada halangan pada akal untuk menerima boleh melihat Allah di akhirat. Ini pada akal, dia masih lagi dalam konteks ataupun dalam kerangka, dalam pentas harus, masih lagi di atas tapak harus. Pada akal di dunia boleh, di akhirat boleh. Cuma nas-nas yang ada, kita terpaksa menggunakan nas untuk menentukan perkara ni. Sebab yang ni bukan lagi Allahumma shalli ala Muhammad, bukan lagi perbincangan daripada sudut hukum akal. Kita dah ada nas yang membantu ataupun yang menyebutkan tentang perbahasan ini, tentang tajuk ini. Maka bila kita rujuk kepada nas, bila kita tengok kepada dalil-dalil yang ada, Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, maka melihat Allah ini berlaku di akhirat. Walaupun berlakunya melihat Allah di dunia ini tidak dinafikan oleh akal. Tidak dinafikan oleh akal berlakunya melihat Allah di dunia, tetapi nas yang ada, Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menyentuh tentang perkara ini, semuanya menunjukkan kepada melihat Allah itu berlaku di akhirat. Jadi dia ada dua tingkatan lah. Tingkatan pertama harus, boleh, jaiz dia panggil, jawaz, boleh tengok. Tingkatan yang lebih tinggi ialah berlaku tengok tu. Berlaku dia di tingkat yang lebih tinggi. Setiap yang berlaku pasti boleh, tapi setiap yang boleh belum tentu berlaku. Laisa kullu wuqu'in jaizun lah, kullu wuqu'in jaizun wa laisa kullu jaizin waqi'un. Kullu waqi'in jaizun gitu. Kullu waqi'in jaizun wa laisa kullu jaizin waqi'un. Setiap yang berlaku tu pasti boleh. Akal meletakkan pada hukum harus. Kalau tidak, macam mana dia nak jadi? Mestilah harus berlaku baru dia boleh berlaku. Tapi bukan semua yang harus itu berlaku. Takat harus ialah apa kita kata, orang manusia yang ada 5 kepala. Manusia yang ada 5 kepala harus pada akal. Berlaku tak? Setakat yang kita tahu tak berlaku lah. Dan manusia yang ada 12 tangan harus pada akal, harus. Tidak ada yang menghalang kudrat Allah untuk menjadikan manusia bertangan 8 ataupun bertangan 12, tak ada masalah. Benda tu harus pada akal belaka. Manusia yang matanya berada di lutut harus pada akal, dia tengok dengan lutut, tak tengok dengan mata kepala ni. Harus pada akal, harus berlaku tak? Sekadar maklumat yang kita tahu, sekadar pengetahuan yang kita ada, dia tidak berlaku tapi harus. Maka peringkat berlaku ini, wuqu' itu ataupun waqi' itu lebih tinggi daripada harus. Maka melihat Allah Subhanahu wa taala itu harus berlaku, dan dengan nas daripada Quran dan hadis dia berlaku di akhirat. Dia berlaku di akhirat. Jadi di dunia ni kekal dengan hukum harus, tidak mustahil dan tidak wajib, tetapi nas yang ada menunjukkan bahawasanya melihat Allah itu berlaku di akhirat. Ni kita punya penjelasan bagi persoalan yang kedua, di mana sungguh pun begitu.
ulama menyebutkan bahawasanya dengan ijma' Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlakunya melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Maksudnya di dunia ini tidak berlaku, tidak ada sesiapa pun di dunia ini yang melihat Allah Subhanahu wa taala secara nyata, yaqazah, melainkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullah dalam matan Jawharah dia, lil mu'minina wa minhu an yunzara bil absari lakin bila kaifin walan hisari lil mu'minina idh bijaiz unliqat hadha walil mukhtari dunya sabatat. Imam Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jawharah Tauhidnya menyebutkan wa minhu an yunzara bil absari, dan antara perkara yang harus bagi Allah itu bahawa dilihat dengan absar, dengan penglihatan, dilihat dengan penglihatan. Lakin bila kaifin walan hisari, tetapi tanpa kaif, tidak ada bagaimana, tidak ada kaifiat melihat itu, Allah di depan ke, Allah di belakang ke, Allah di atas ke, Allah di dekat ke jauh, tidak ada kaif walan hisari, dan tidak ada keterbatasan. Maksudnya tidak sampai menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai boleh memvisualisasikan Allah, tak ada. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani, lil mu'minina idh bijaiz unliqat, melihat Allah itu berlaku untuk ataupun nikmat untuk orang-orang yang beriman. Sebab apa? Idh bijaiz unliqat, kerana dalam Quran Allah telah meletakkan persoalan melihat Allah ini dengan sesuatu perkara yang harus, yang kita akan bincangkan kemudian. Hadza walil mukhtari dunya sabatat, kata Imam Ibrahim Al-Laqani, ini melihat Allah ini lil mukhtari, bagi nabi yang terpilih. Mukhtar itu dengan makna nabi, an-nabiyul mukhtar, nabi yang terpilih, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunya sabatat, berlaku di dunia. Maka Imam Ibrahim Al-Laqani meletakkan pangkat yang sesuai dengan Nabi dalam isu ni, iaitu Imam Ibrahim Al-Laqani menamakan ataupun menyebutkan Nabi dengan nama Mukhtar, yang terpilih, iaitu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah secara nyata di dunia. Adapun selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesiapa mana-mana makhluk pun yang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, melainkan melihat itu akan berlaku di akhirat. Ini tengok sana perbahasan dalam matan Jawharah Tauhid dengan syarah-syarahnya, sama ada syarah daripada Imam Abdul Salam ataupun Imam Ibrahim Al-Baijuri ataupun Imam Ibrahim Al-Laqani sendiri dalam ketiga-tiga syarahnya. Baik, itu persoalan yang kedua. Untuk melihat untuk makhluk selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di akhirat saja, secara yaqazah, secara nyata, secara sedar. Adapun di dunia tidak berlaku melihat Allah Subhanahu wa taala itu, melainkan khususiyah dan juga keistimewaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja di malam Mi'raj. Itu apa nama, di mana berlakunya penglihatan itu. Dua. Yang ketiganya, siapa yang melihat Allah Subhanahu wa taala ni? Siapa yang melihat Allah Subhanahu wa taala ini? Maka berdasarkan kepada nas-nas yang ada, melihat Allah Subhanahu wa taala ialah khusus kepada orang-orang yang beriman. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibrahim Laqani dalam matan Jawharahnya, lil mu'minina, lil mu'minina idh bijaiz unliqat. Begitu juga dengan nas-nas lain dalam Quran yang ada lah, yang kita akan sebutkan kemudian. Ini cuma nak bagi penjelasan dulu tentang isu yang kita bincangkan. Maka melihat Allah Subhanahu wa taala itu disyaratkan oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya mesti beriman. Syaratnya mesti beriman. Sebab ijma' ulama melihat Allah itu berlaku di dalam syurga. Begitu juga
qaul yang kuatnya mengatakan sebelum daripada syurga juga berlaku melihat Allah, iaitu di padang mahsyar dan sebagainya. Berdasarkan kepada beberapa hadis yang ada, itu juga khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Sebab dalam satu ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mencela ataupun menjadikan terhijab daripada melihatnya itu sebagai satu siksaan kepada orang-orang kafir, golongan munafiqin dan golongan kafirin. Dalam surah Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla ni kalimah celaan ya, kalau kita ni cuih lah, cuih. Kalla, hush, celah lah, kalimah yang digunakan untuk mencelah dalam bahasa Arab. Kalla, innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka itu, tengok balik ayat dalam surah Al-Mutaffifin tersebut, mereka itu munafiqin dan juga kafirin. Sebab munafiqin ni hakikatnya kafir lah. An rabbihim, daripada Tuhan mereka itu, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, pada hari akhirat kelak, la mahjubun, mereka ini orang-orang yang terhijab daripada melihatnya. Maka Allah menjadikan terhijab daripada melihatnya itu sebagai satu siksaan, sebagai satu kehinaan kepada orang-orang yang kafir, munafiqin dan kafirin. Maka menyabitkan secara lazimnya melihat Allah itu ialah satu kemuliaan kepada orang-orang yang tidak kafir dan tidak munafik. Siapa dia? Orang yang beriman, mukminin. Itu cara kita ambil fahamnya. Bila mana terhijab daripada melihat Allah itu merupakan celaan dan kehinaan kepada munafikin dan kafirin, mafhumnya melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan kemuliaan dan juga nikmat yang Allah anugerahkan kepada golongan yang beriman, yang bukan munafik, yang bukan kafir. Gitu. Selesai. Kemudian apa dalil-dalil nas daripada Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kepada perkara ni? Banyaklah. Banyak. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, muka-muka, segala muka-muka, yauma idzin nadhirah, pada hari itu, pada hari kiamat nanti ni, nadhirah, bercahaya, berseri-seri, bercahaya, gilang gemilang. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka memandangnya. Memandang kepada Tuhan mereka lah. Kalau kita pusing bagi ayat, bagi ayat kita yang mudah fahamnya, ay nadhiratun ila rabbiha, kerana melihat ataupun hal keadaan melihat kepada Tuhan mereka. Itu dalil yang menunjukkan bahawasanya di akhirat kelak berlaku melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Orang yang beriman. Kerana melihat Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu kemuliaan dan anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang beriman di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Pendapat yang paling kuat, ijma' lah, ijma' ulama mengatakan melihat Allah itu berlaku di dalam syurga. Di dalam syurga. Dan melihat Allah itu berbeza kekerapannya dan berulang kalinya sesuai dengan pangkat dan kedudukan seseorang itu di dalam syurga. Orang yang berada pada syurga yang rendah-rendah, dalam syurga juga, tapi syurga di peringkat rendah-rendah ni, mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala jarang-jarang, kadang-kadang. Dia bukan sepanjang masa, dia bukan setiap keadaan dan setiap waktu. Dan dalam ada riwayat hadis menyebutkan sebahagiannya melihat Allah itu sebulan sekali, sebahagiannya melihat Allah itu 2 minggu sekali, sebahagiannya melihat Allah itu seminggu sekali pada hari Jumaat, sebahagiannya melihat Allah itu setiap hari, sebahagiannya melihat Allah itu sepanjang masa tanpa raib dan tanpa luput daripada penglihatan matanya. Itu sesuai dengan tingkatan seseorang di dalam syurga. Tingkatan seseorang di dalam syurga. Maka ulama juga menyebutkan bahawasanya melihat Allah di dalam syurga itu ialah nikmat yang terbesar dalam syurga.
Sebab tu bila kita tengok kalam-kalam daripada awliya illah dan sebagainya yang memohon untuk masuk syurga, ya Allah masukkanlah aku dalam syurga, ya Allah masukkanlah aku dalam syurga dan sebagainya, maka ulama menghuraikan maknanya bukan mereka nak ke syurga tu. Mereka telah mencapai pangkat yang di mana ibadah mereka itu ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan pasal nak masuk syurga, bukan pasal takut neraka dak. Depa ibadah kepada Allah kerana melaksanakan ubudiyah, melaksanakan sifat kehambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas yang paling masuk juga dengan para nabi-nabi dan para rasul lah, pada pangkat yang paling tertinggi, pada kedudukan yang paling tertinggi sekali. Macam juga dengan awliya, ulama dan sebagainya yang telah mencapai tahap ikhlas yang sebenar-benarnya. Mereka beribadah kepada Allah bukan tama'an li jannati, dan bukan juga khaufan an narihi, bukan kerana tamak ke syurga, bukan juga kerana takut ke neraka, bukan. Sebab tu pasal apa mereka minta syurga Allah? Sebab melihat Allah itu di dalam syurga. Mereka minta masuk syurga kerana untuk melihat Allah. Dan lokasi orang, bukan lokasi Allah tak. Allah tidak memiliki sebarang lokasi, maha suci Allah daripada lokasi. Orang nak tengok Allah Subhanahu wa taala, dia kena duduk dalam syurga. Syarat dia lagu tu. Syarat dia lagu tu dengan nas-nas yang ada, syarat dia melihat Allah itu di dalam syurga. Di padang mahsyar berlaku, atas qaul yang kuat mengatakan berlaku, tapi tidak lama lah di padang mahsyar ni. Sebab di akhir kesudahannya orang yang ke neraka akan dibawa, akan dihumban ke neraka. Orang yang ahli syurga akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi peristiwa mahsyar itu tidak berlaku selama-lamanya. Yang berlaku selama-lamanya ialah kehidupan di dalam syurga dan kehidupan di dalam neraka. Maka melihat Allah Subhanahu wa taala itu untuk ahli syurga, maksudnya kita lah, orang-orang, bukan kita lah, mudah-mudahan kita lah, mudah-mudahan kita lah ahli syurga tu. Maksudnya orang ataupun untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita, seseorang itu mestilah berada dalam syurga. Maka tu lokasi untuk melihat Allah, bukan kita, bukan Allah dalam syurga, bukan Allah dalam syurga. Kita telah bincangkan dengan jelasnya tentang maha suci Allah daripada tempat dan kedudukan dan lokasi dan arah dan jarak dan sebagainya yang tidak sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta sekalian alam. Tu dua. Maka melihat Allah Subhanahu wa taala ni juga khilaf ulama tentang melihat dengan apa. Ada 3 qaul melihat Allah dengan apa. Yang pertamanya, melihat Allah itu kata setengah ulama ialah melihat dengan mata. Melihat dengan mata, yang seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani, wa minhu an yunzara bil absari, melihat dengan pandangan mata. Itu mata lah, Allah tambahkan kekuatan mata untuk melihatnya. Allah tambahkan kekuatan, sebab nak tengok Allah ni dia perlukan kekuatan yang dahsyat lah, yang dahsyat. Sebab bila Allah tajalli ke bukit pun bukit hancur, seperti mana yang berlaku pada kisah Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina. Saya kita bincang tu. Jadi Allah tambahkan kekuatan pada pandangan mata orang-orang yang Allah beri pilih ataupun Allah muliakan untuk melihat zatnya yang maha suci, maka dia melihat dengan matanya. Satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan dia melihat dengan mukanya, sesuai dengan ayat Quran yang kita sebut tadi, wujuhun yauma idzin nadhirah. Muka-muka mereka itu, bukan mata-mata yang berada di muka, tak, muka-muka mereka itu, maksudnya keseluruhan muka mereka itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan benda itu bukan benda yang mustahil pada akal kita menerimanya. Akal kita menerimanya, melihat dengan muka, maksudnya tidak mengkhususkan penglihatan itu hanya pada pandangan mata saja. Sebaliknya, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan zahir lafaz wujuh, iaitu jamak daripada kalimah wajhun, muka, maka melihat Allah itu dengan muka, tanpa ditafsirkan adakah dengan mata ataupun bukan. Pandangan yang kedua.
Pandangan yang ketiga mengatakan melihat Allah itu dengan keseluruhan badan. Pandangan yang ketiga mengatakan bikulli juz'in min ajza'il badan. Melihat Allah itu dengan keseluruhan badan kita. Sebab pada di akhirat kelak dia punya undang-undang dia punya law dia tak sama macam dunia lah kan. Kita baca surah Yasin, tangan kita bercakap, kaki kita bercakap, mulut tak boleh bercakap dan sebagainya. Maka dia bukan lagi terikat dengan hukum hakam ataupun kanun hidup di dunia ni. Allah telah sediakan kanun yang lain di akhirat kelak. Sebahagiannya sama, sebahagian tak samalah. Cuma kita punya point yang kita nak bagi tahu, tak semestinya hanya dengan mata saja melihat. Tak semestinya hanya dengan mulut saja bercakap. Tak semestinya hanya dengan telinga saja mendengar di akhirat kelak. Boleh Allah jadikan fungsi yang berbeza pada anggota badan yang menyalahi fungsinya di dunia, tak ada masalah. Di dunia fungsi tangan kita memegang dan sebagainya. Di akhirat kalau Allah jadikan tangan kita itu bertutur. Di dunia kaki kita Allah jadikan sebagai alat untuk berjalan dan sebagainya. Di akhirat Allah jadikan kaki kita itu ada kemampuan bertutur dan sebagainya. Maka fungsi itu berbeza. Maka tidak mustahil akal kita menerima sesuai dengan nas Quran yang zahir, wujuh kalimah muka itu, maka boleh Allah jadikan muka kita melihat zatnya yang maha mulia tanpa membataskan hanya pada mata. Ni pendapat yang kedua. Macam tu juga dengan pendapat yang ketiga mengatakan tidak mustahil Allah memberikan, mengurniakan kepada kita melihat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci daripada sebarang penyerupaan dengan makhluk dengan keseluruhan anggota tubuh kita. Ini pendapat Imam Abu Yazid Al-Bustami seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani, Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam syarahnya ke atas Jauharatul Tauhid. Pendapat yang ketiga iaitu pendapat Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan melihat Allah itu bikulli juz'in min ajza'il badan. Setiap juzuk badan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tak mustahil. Baik, maka kita melihat Allah Subhanahu wa taala itu di dalam syurga bila tanahi, tanpa menjisimkan Tuhan. Bila tanahi ni asal maksudnya tanpa pembatasan, tanpa had, tanpa sekatan, tanpa kesudahan. Bila tanahi daripada nihayah tu lah. Maksudnya tanpa ada batasan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kita dah maklum dalam kita punya perbincangan ataupun huraian-huraian kita yang lepas, zat Allah ini maha suci daripada menyerupai makhluknya. Dia bukan kecil, bukan besar, bukan halus, bukan tebal, bukan nipis, bukan. Yang tu semua sifat makhluk. Maka Allah maha suci daripada bersifat ataupun bercirikan dengan ciri-ciri makhluk. Jadi kita tengok Allah nanti pun melihat tanpa sebarang ciri makhluk tu ada pada Allah lah. Dipanggil bila tanahi, tanpa menjisimkan Allah. Ini menyalahi ataupun berbeza dengan akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan melihat Allah kerana tujuan Mu'tazilah kata tak boleh tengok Allah. Pasal apa tak boleh? Sebabnya kalau lazim daripada melihat Allah, maka Allah itu berbentuk. Itu kata Mu'tazilah, lazim daripada melihat Allah. Kalau boleh tengok Allah, berarti Allah itu berbentuk. Maha suci Allah daripada berbentuk, maka natijahnya tak boleh tengok Tuhan. Itu pegangan Mu'tazilah. Tak boleh sebab nak mensucikan Allah daripada berbentuk, daripada berjisim. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah menjawab bahawasanya antara bentuk dengan ada itu dia bukan satu kelaziman. Tak semestinya dia tak semestinya, tak selazimnya, tak terikat secara akli, tak terikat secara wajibnya bila melihat itu sesuatu itu mesti berbentuk. Tak semestinya. Tak semestinya. Keterikatan antara bentuk dengan melihat itu hanyalah keterikatan ataupun alaqah ataupun syarat duniawi. Ini panggil syarat adi lah. Kita dah bincang lah dalam tajuk sifat sama' dan basar Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi syarat ataupun yang jadi asal punca boleh tengok ni ada. Tu je. Kan macam yang kita bincangkan dalam sifat sama' dan basar Allah,
Allah mendengar dan Allah melihat setiap perkara yang ada. Setiap perkara yang ada, tanpa tambahan ciri, tanpa keperluan menambah ciri-ciri yang lain selain daripada ada. Cukup sekadar ada. Bila benda tu ada, Allah boleh dengar dan Allah boleh lihat benda tu. Macam tu jugalah belah kita makhluk pun, bila Allah tu ada, tanpa sebarang penyamaan dengan makhluk, tanpa sebarang bentuk, tanpa sebarang penyerupaan dengan makhluk dan segala hawadis, Allah ada, maka kita tengok Allah dalam bentuknya yang hakiki, yang sebenar, tanpa tashbih dan tanpa tajsim. Ni kalau kita mengaji dalam kitab-kitab akidah yang lebih besar, disebut sebagai istilah balfaqah. Balfaqah tu gabungan daripada kalimah bila kaifiyah, bila kaifin. Jadi kalau kita mengaji kitab-kitab akidah yang lebih besar, contohnya macam akidah kubra bagi Imam Sanusi contohnya, maka dia ada perbincangan tentang makna balfaqah. Jadi jangan heranlah, jangan bila jumpa jangan pening lah benda apa balfaqah ni. Cari dalam kamus pun tak ada. Balfaqah ada. Balfaqah tu nama istilah hasil daripada gabungan kalimah bila kaifiyah ataupun bila kaifin. Bila kaifin, maka namanya balfaqah, diletak nama balfaqah. Sopa kita lah, kita la haula wala quwwata illa billah tu disebut sebagai hauqalah. Nama dia hauqalah. Apa makna hauqalah? La haula wala quwwata illa billah. Ni pun samalah. Bila sebut kata balfaqah, dia nama ataupun satu istilah yang merujuk kepada makna la kaifiyah, bila kaifin, bila kaifiyatin ataupun bila kaifin, dengan tiada kaifiat, tidak ada bagaimana. Tengok Allah macam mana, tak ada bagaimana tu, tak timbul persoalan bagaimana. Persoalan bagaimana dalam isu melihat Allah tidak timbul, sebab Allah ada, kita boleh tengok, tu je. Lebih-lebih lagi betul tak? Allah dekat ke jauh ke tak? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang seumpama Allah. Tidak ada sekarang, tidak pernah ada, tidak ada sekarang dan tidak akan ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka kekal dengan makna tu lah. Janganlah jauh-jauh. Tu melihat Allah tanpa pembatasan, tanpa menjisimkan Allah, tanpa meletakkan Allah pada satu-satu arah, tanpa meletakkan Allah pada satu-satu jarak. Tak. Sama aja, jauh dekat, tak ada timbul isu jauh betul dekat, tak ada timbul isu apa nama kecil ataupun besar. Tak. Benda-benda tersebut mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mana dalilnya lagi daripada Quran? Banyaklah. Contohnya dalil yang menunjukkan bahawasanya melihat Allah itu berlaku di dalam syurga. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanu husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang-orang yang muhsin, husna wa ziyadah. Husna wa ziyadah. Husna ni ulama sebut kata jannah. Kebanyakan jumhur mufassirin menyebutkan makna husna ialah jannah, syurga. Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang-orang yang muhsinin, syurga. Wa ziyadah, dan lebih daripada syurga. Apa makna ziyadah, lebih daripada husna ni, lebih daripada syurga ni? Jumhur mufassirin menyebutkan ziyadah ialah ru'yatullahu fiha, melihat Allah di dalam syurga. Maka tu antara dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya melihat Allah itu berlaku dalam syurga. Antaranya juga dalam surah Al-Mutaffifin juga, apa nama, alal araiki yanzurun, alal araik, di atas singgahsana. Siapa dia? Ahli syurga lah, berada pada singgahsana mereka. Dia berada di tempat-tempat istirahat mereka. Ada di atas apa nama singgahsana. Araik ni kalau terjemah, kalau bahasa lama dalam kitab-kitab Jawi lama disebut katil lah, sarir. Tapi maksudnya bukan katil tidur tu, katil raja. Katil raja ni maksudnya singgahsana raja lah. Kursi raja yang luah, yang boleh yang luah, bukan sekadar kursi duduk macam kita ni. Kalau sofa ni hak satu dak lah, selalunya kursi raja ni hak tiga tu lah, hak tiga tempat duduk, tapi dia duduk seorang lah. Itu dipanggil katil lah. Dalam bahasa lama, dalam kitab-kitab Jawi dia akan sebut katil raja ataupun katil pengantin, bukan katil tempat tidur. Nak baca kitab Jawi pun kena faham elok lah istilah yang digunakan. Bila sebut sarir ataupun bila sebut araik, maka dia merujuk kepada pelamin lah. Kalau pengantin kita panggil pelamin lah.
Rusi pelamin, bukan rusi hak duduk satu macam kita duduk ni tak. Dia rusi panjang tapi untuk seorang ataupun dua orang saja duduk. Boleh tidur atas tu lah, sebab tu nama dia katil. Tapi bukan katil yang dikhususkan ataupun yang disediakan untuk tidur. Katil yang disediakan untuk duduk, untuk raja duduk ataupun untuk pengantin duduk, yang boleh pacak lutut tak sebelah atas tu lah kan, siku sebelah lagi boleh pacak lutut, tu dia panggil pelamin tu lah, singgasana tu. Yang dalam kitab-kitab Jawi dia akan sebut dengan katil, katil pengantin ataupun katil raja. Jadi baca kitab Jawi, terjemah bagi betul, hurai makna bagi betul. Kita tengok katil, kita faham katil kita, tak bukan katil makna tu. Araik ataupun sarair ataupun sarir dengan makna pelamin, singgahsana lah. Kalau untuk raja ni kita panggil singgahsana lah, kalau untuk pengantin kita panggil pelamin. Maka dalam surah Al-Mutaffifin juga menyebutkan bahawasanya Allah menyebutkan alal araiki yanzurun, ahli-ahli syurga ini berada di atas pelamin-pelamin mereka, berada di atas singgahsana mereka, yanzurun, melihat, yakni melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka ni antara dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjuk ataupun yang memberi kefahaman bahawasanya melihat Allah itu berlaku di akhirat, secara khususnya berlaku di dalam syurga, berlaku di dalam syurga. Walaupun tidak menafikan ada di sana hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya berlaku juga melihat Allah itu di padang mahsyar sebelum daripada dimasukkan syurga, sebagai imtihan ataupun sebagai satu penghinaan bagi orang-orang yang kafir yang menyembah selain daripada Allah di dunia, dan sebagai satu kemuliaan dan juga pembezaan yang mana satu orang yang beriman, yang mana satu orang kafir. Sebab dalam satu hadis riwayat daripada Imam Muslim rahimahullahu taala, bila mana Allah menzahirkan, Allah mentajallikan zatnya yang maha mulia di padang mahsyar kelak, orang-orang yang tidak orang-orang yang beriman kenal bahawasanya tu Allah Subhanahu wa taala, automatik kenal. Maka depa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala lah tu di padang mahsyar ni, sebelum daripada masuk syurga, sebelum daripada masuk neraka ini, di padang mahsyar. Manakala orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka terpinga-pinga. Bahkan sebahagiannya mengatakan ni bukan Allah, kami kenal Allah. Antaranya golongan munafikin lah, dia kata kami kenal Allah, ni bukan Allah, ni bukan Allah. Maka mereka kekal dalam keadaan berdiri tercengang-cengang, terpinga-pinga itulah. Maka di situ berlaku salah satu daripada tanda pembeza yang mana orang kafir, yang mana orang beriman. Itu seperti mana yang disebutkan dalam hadis Muslim, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Itu berlakulah. Cuma kebanyakan nas-nas daripada Al-Quran menyebutkan bahawasanya melihat Allah itu berlaku selain daripada di padang mahsyar, berlaku dalam syurga secara berkekalan, Ada yang tengok seminggu sekali pada hari Jumaat, ada yang tengok sebulan sekali, ada yang tengok setahun sekali, ada yang tengok hari-hari, ada yang tengok sepanjang masa, ada yang sentiasa boleh melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa luput daripada pandangan matanya. Ini golongan para nabi-nabi, para rasul-rasul. Itu keistimewaan dan juga sesuai dengan pangkat mereka yang tinggi di dalam syurga. Itu beberapa dalil-dalil daripada hadis Nabi, daripada Al-Quran tentang perkara ni. Adapun daripada hadis Nabi SAW banyak jugalah, antaranya hadis riwayat Imam Muslim juga. Nabi SAW sebut, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna kama tarawna al-qamara lailatal badri. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamar lailatal badri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW pada satu malam, Nabi dan sahabat-sahabat yang lain pada satu malam bulan penuh lah, maka Nabi pun mengucapkan satu hadis, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Seperti mana kamu melihat bulan pada malam penuhnya, pada malam purnamanya. Maka tu janjian ataupun khabaran daripada Nabi SAW tentang akan sampai masa nanti
di akhirat kelak nanti orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjaga tentang makna hadis tersebut dalam bab tashbih, iaitu penyerupaan tu, penyamaan itu, kamu akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan purnama pada malam, bulan penuh pada malam bulan purnama tu. Apa maksud penyerupaan tersebut? Adakah maksudnya Allah berada di atas, kita berada di bawah ke? Adakah maksudnya kita melihat Allah pada satu arah ke dan sebagainya? Tak. Ulama menyebutkan bahawasanya penyamaan tersebut penyamaan pada pihak tidak tersembunyi dan tidak kesamaran. Tashbih itu untuk menafikan khafa, menafikan kesembunyi, menafikan penyamaran, menafikan syak. Maka melihat Allah tu macam mana kita tengok bulan pada malam purnama penuh tu, nampak jelas-jelas kata bulan, macam tu jugalah nanti ni kita melihat dengan jelas, tanpa kesamaran, tanpa keraguan, tanpa ada sebarang kekeliruan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka tashbih itu berlaku pada wajah itu, bukan tashbih itu berlaku pada arah dan sebagainya. Tak. Tu ulama kita jaga siap-siap dah pada makna hadis tu. Boleh tengok dalam syarah Sahih Bukhari pun ada, boleh tengok dalam syarah Sahih Muslim pun ada huraian tentang hadis tersebut. Gitu. Qala rahimahullahu taala, idzil wuqu'u bi jaizun bil aqli wa qad ata bihi dalilun naqli. Kerana berlaku melihat Allah itu harus pada akal. Wa qad ata bihi dalilun naqli, dan sungguhnya telah datang dengan melihat Allah, keharusan melihat Allah itu dalilun naqli, oleh dalil Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merujuk kepada peristiwa Nabi Musa alaihi salam memohon untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, yang dalam surah Al-A'raf tu. Qala Musa qala rabbi arini anzur ilaik. Qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa berkata meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, tunjukkanlah kepadaku akan dirimu lah, anzur ilaik, supaya aku lihat kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut, qala lan tarani. Allah sebut kamu tidak akan melihat aku. Allah sebut kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu tidak akan melihat aku, walakin unzur ilal jabal, tetapi lihatlah kepada bukit, fa in istaqarra makanahu, sekiranya bukit itu kekal pada tempatnya selepas pentajallian aku, seperti yang disebutkan dalam tafsir, fasawfa tarani, maka engkau akan lihat aku. Kalau bukit ni okey lepas daripada melihat, lepas daripada aku tajallikan zatku kepada bukit tersebut, kalau dia okey, maka hang boleh tengok aku. Maka hang boleh tengok aku. Apa yang jadi? Maka Allah sebutlah, falamma tajalla rabbahu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka tak kala Allah mentajallikan, menzahirkan zatnya kepada bukit tersebut, ja'alahu dakka, maka bukit tersebut hancur berkecai. Kemudian wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa jatuh pingsan. Baik, itu peristiwa yang kita maklumlah. Nabi Musa minta tengok Allah di Bukit Tursina. Allah kata kalau bukit ni okey selepas daripada Allah tajallikan zatnya, maka ada kemungkinan untuk engkau lihat aku. Tapi apa yang berlaku selepas daripada Allah mentajallikan zatnya kepada bukit tersebut, faja'alahu dakka, Allah jadikan bukit tersebut hancur berkecai, jadi debu, jadi pasir, jadi debu. Kemudian apa jadi pada Nabi Musa? Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa tersungkur, jatuh pingsan. Maka ulama bahas daripada sinilah, daripada ayat tersebut, daripada peristiwa tersebut, satunya kenapa Nabi Musa meminta untuk melihat Allah. Kalaulah tidak boleh melihat Allah tanpa kita putuskan di dunia ataupun di akhirat, kalaulah Nabi Musa tahu tidak boleh melihat Allah, maka mustahil Nabi Musa meminta perkara yang mustahil. Sedangkan para nabi dan para rasul ialah orang-orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin Nabi Musa meminta sesuatu yang mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita bicara bab makrifat, bab mengenal Allah ini, para nabi dan para rasul lah orang yang paling mengenal Allah berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain.
Jadi semestinya lah para nabi dan para rasul ni tahu apa yang mustahil, apa yang boleh, apa yang harus. Kalaulah benda itu mustahil, maka kalaulah benda tersebut merupakan benda yang tak mungkin berlaku sama sekali, mustahil Nabi Musa AS meminta untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang keduanya, Allah menta'liqkan, Allah menggantungkan, mensyaratkanlah, menggantungkan ni maksudnya mensyaratkan untuk Nabi Musa melihat Allah di dunia, di Tur Sina itu, bergantung kepada ketahanan bukit tersebut ketika Allah mentajallikan zatnya. Maka ketahanan bukit tersebut, fa ini istaqarra makanahu tu, sekiranya bukit itu kekal pada tempatnya, tak ada mudarat apa, fasaufa tarani, maka Allah gantungkan melihat aku itu dengan kekalnya bukit. Istiqrar bukit itu merupakan satu perkara yang harus, bukan mustahil bagi Allah, bukan wajib bagi Allah, bahkan dia perkara yang harus bagi Allah. Kan? Kita dah bincang dah dalam ijad wa tarkil ijad tu. Boleh dah Allah kekalkan bukit tersebut? Boleh. Boleh dah Allah nak musnahkan bukit tersebut? Boleh. Maka dia benda yang harus pada akal. Maka Allah gantungkan, Allah syaratkan melihat Nabi Musa tersebut dengan satu perkara yang harus, iaitu istiqrar jabal, kekalnya bukit pada tempatnya, tidak mudarat, tidak binasa dan sebagainya. Maka menggantungkan perkara yang harus, iaitu melihat Allah tu, kepada satu perkara yang harus, iaitu kekalnya bukit tersebut, menunjukkan secara yakin, secara pastinya melihat Allah itu merupakan perkara yang harus pada akal. Ini perbincangan mantik sikit lah, perbincangan daripada sudut kita panggil dissect ataupun bedah dalil yang ada. Bila mana Allah meletakkan, mensyaratkan, kalau boleh nak tengok aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada ketahanan bukit ni. Kalau bukit ni tahan tengok aku, hang tahan tengok aku. Kalau bukit ni tak tahan tengok aku, dia dengan gagah, dengan keras, dengan besarnya tak mampu menahan tajalli Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi engkau manusia yang lemah, yang bertubuh daging, yang kecil dan sebagainya, maka lebih-lebih lagi lah tak mampu. Tu ta'liq ataupun syarat yang Allah letakkan bila mana Nabi Musa memohon untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka istiqrar jabal ataupun kekalnya bukit itu merupakan satu perkara yang harus pada akal. Maka menta'liqkan tu, kalau tak boleh, takkan Allah nak ta'liq dengan satu perkara yang harus. Allah meletakkan syarat dengan perkara yang harus tersebut, menunjukkan bahawasanya benda tersebut boleh berlaku. Apa dia benda tersebut? Melihat Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sopakan kita lah, kalau kita nak bagi sesuatu ataupun kita nak memungkinkan sesuatu, menyatakan sesuatu tu mungkin, maka kita akan letakkan dengan satu syarat, satu kondisi yang juga haruslah. Siapa nak 1000, kena jawab soalan ni. Kena jawab soalan itu. Contoh bagi kita, bagi mudah faham lah, siapa nak RM1000, kena jawab soalan ni. Maka jawapan pada soalan tersebut mestilah perkara yang harus. Soalan tersebut mestilah yang boleh jawab. Kalau soalan tersebut yang tak boleh jawab, maka tak ada faedah kita letakkan hadiah 1000 ni. Soalan yang memang tak ada jawapan, contohnya soalan yang memang tak ada jawapan, apa benda yang Tuhan tak tahu, contohnya, siapa boleh jawab benda ni, dapat RM1000. Maka tak ada faedah memberikan hadiah ataupun memberikan ganjaran kepada sesuatu yang tak boleh dilakukan. Kalau ada ganjaran, faedah ditawarkan suatu ganjaran tu ialah membuktikan bahawasanya benda tersebut boleh berlaku. Sama jugalah Allah memberikan atau Allah meletakkan jaminan ataupun peluang untuk Nabi Musa melihatnya dengan mensyaratkan kekalnya bukit. Dan kekalnya bukit itu ialah perkara yang harus, menunjukkan bahawasanya kalau Allah kekalkan bukit itu, Nabi Musa boleh tengok Allah. Dan kekalnya bukit bukannya satu perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah aja Allah nak bagi kekalkan bukit itu selepas daripada tajalli itu, tapi dah Allah musnahkan bukit tersebut, hancurkan bukit tersebut. Tak apalah, benda hak jadi itu jadi. Tapi keboleh kekalan tu, kemungkinan untuk kekal bukitnya tu ada ketika tajalli Allah, menunjukkan bahawasanya kemungkinan untuk melihat Allah, kemungkinan untuk Nabi Musa melihat Allah juga merupakan satu perkara yang harus. Ini yang dimaksudkan iz bijaiz uliqat, ataupun dalam matan kita ni idzil wuqu'u jaizun bil aqli
wa qad ata bihi dalilun naqli. Melihat Allah itu merupakan satu perkara yang harus kerana datang dalil pada dalam Quran dan juga hadis yang menunjukkan atas perkara tersebut boleh berlaku. Baik, maka tu secara jelasnya 4 persoalan yang telah kita rangka pada awal tadi, iaitu hukum melihat Allah, hukumnya harus pada akal, di mana berlakunya melihat Allah itu di akhirat, secara khususnya di dalam syurga, dan berlaku juga sebelum daripada syurga dalam beberapa peristiwa, tapi di akhirat jugalah untuk orang yang beriman. Adapun di dunia ini tidak berlaku melihat Allah secara nyata, melainkan hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj. Gitu. Kemudian siapa yang boleh melihat Allah ini? Hamba-hambanya yang bersifat dengan mukminin, hamba-hambanya yang bersifat dengan iman sahaja. Kerana Allah menjadikan terhijab daripada memandangnya itu sebagai satu kehinaan bagi golongan munafikin dan juga golongan kafirin. Maka itu menunjukkan bahawasanya melihat Allah itu merupakan satu kemuliaan dan juga satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman sebagai anugerah daripadanya. Maka ulama sebut bahawasanya melihat Allah itu puncak kenikmatan syurga. Sehingga-hingganya sebahagian daripada ulama menyebutkan bila mana boleh tengok Allah, nikmat syurga yang lain tu jadi tawak. Tu ghayah ataupun sehingga-hingganya kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah menyebabkan nikmat-nikmat yang lain di syurga ni jadi tidak bernilai. Gitulah bila dinisbahkan, bila dibandingkan dengan nikmat melihat Allah, maka nikmat-nikmat lain yang dalam syurga tu tidak bernilai. Tu ulama sebut sebagai satu perbandingan ataupun satu gambaran kepada nikmat melihat Allah di dalam syurga ni. Maka melihat Allah secara umumnya di akhirat tidak berlaku di dunia, melainkan hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj. Dan ada dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyokong dan menunjukkan kepada perkara ini, khilaf kepada beberapa aliran selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan tidak boleh melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu secara terperincinya tajuk yang kita bincangkan pada malam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang boleh melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Dia alamat tu tanda confirm. Kalau tengok Allah di akhirat, nampak Allah macam mana yang kita duk mengaji ni, tanpa kaifiat, tanpa jisim, tanpa serupa dengan makhluk, confirm lah kita beriman. Confirm lah kita ahli syurga. Di padang mahsyar tu lagi dah tahu dah. Di padang mahsyar tu lagi dah boleh dah dapat tahu kita ni, seseorang itu, adakah dia orang yang beriman dengan Allah ataupun dia orang yang kafir dengan Allah, kufur dengan Allah. Orang yang beriman dengan Allah akan direzekikan melihat Allah di padang mahsyar sebelum daripada masuk syurga lagi. Manakala orang yang kafir, yang engkar, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli neraka, akan terhijab daripada memandang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang direzekikan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tidak dimasukkan dan Allah selamatkan kita daripada menjadi golongan-golongan yang terhijab daripada memandangnya. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Selesai tajuk berkenaan dengan sifat-sifat yang harus bagi Allah. Untuk kelas yang akan datang, insya-Allah kita masuk tentang perbahasan yang berkaitan dengan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.